Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti yang saya janjikan, saya nak menceritakan mengenai Nabi Sulaiman alaihi salam. Okey, Nabi Sulaiman ni sebenarnya namanya adalah Sulaiman bin Daud. Maknanya baginda merupakan anak kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan apa kelebihan Nabi Sulaiman ni? Seperti yang dirakamkan dalam Al-Quranul Karim, Nabi Sulaiman ni diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecerdikan, pandainya dalam berpolitik dan begitu petah dalam berbicara. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah mengajarkan baginda, iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam ini, dengan satu keistimewaan, iaitu pandai bercakap dengan bahasa burung, mampu menundukkan angin dan mampu untuk berbicara dengan jin-jin. Hebat kan Nabi Sulaiman alaihi salam. Selain itu juga, seluruh jin telah ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sulaiman agar perintah Nabi Sulaiman diikuti oleh jin tersebut. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam ini juga telah melaksanakan perintah ayahnya dengan menghidupkan semula kota Baitul Maqdis di Palestin, dan di sepanjang bandar kota Al-Qudsi itu dipagarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi, apakah kisah menarik yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim? Jom kita tengok. Pada ketika itu, ada satu ketika yang di mana baginda Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan seluruh burung, jin dan seluruh pemimpin-pemimpin Nabi Sulaiman alaihissalam dalam satu perhimpunan ketika itu. Dan pada satu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam ini tiba-tiba bertanya, di manakah burung hudhud? Kerana apa? Kerana baginda Nabi Sulaiman alaihissalam mendapati burung hudhud tidak ada dalam perhimpunan tersebut. Jadi ketika itu Nabi Sulaiman berasa pelik lah. Dan selepas itu, apabila burung hudhud balik, dia berjumpa dengan baginda Nabi Sulaiman alaihissalam dan dia berkata, wahai Nabi Sulaiman alaihissalam, sebentar tadi aku berada di negeri Yaman, iaitu di jajahan negara Yaman, dan aku berada dalam satu pemerintahan kota Sabah, yang di mana ada seorang ratu yang memimpin negeri tersebut dengan penuh dedikasi dan penuh prioriti dan kepimpinannya. Dan siapakah itu? Itulah Ratu Balqis. Namun burung hudhud melaporkan ke baginda Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan dan seluruh rakyat di kota Sabah tersebut menyembah matahari, bukannya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak dikisahkan pada hari ini, Nabi Sulaiman alaihissalam terkejut dan mengirimkan sepucuk surat kepada Ratu Balqis. Dan apabila Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan sepucuk surat kepada Ratu Balqis melalui perantaraan burung hudhud, maka Ratu Balqis pada hari mengumpulkan seluruh ahli pimpinannya dan bermusyawarat menyatakan, apakah tindakan yang aku ingin lakukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ada seorang pemimpin pemimpin Ratu Balqis ni berkata bahawa mereka menyatakan bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam dan seluruh pemimpinnya ini bermegah dan kuat. Maka apa kata kita uji Nabi Sulaiman alaihissalam? Dengan apa Ratu Balqis ujinya? Dengan jika Ratu Balqis menghantar hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, jika Nabi Sulaiman alaihissalam menerima hadiah tersebut, maka Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai hajat ataupun mempunyai satu muslihat kepada Ratu Balqis. Namun jika Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menerima hadiah tersebut, maka benarlah Nabi Sulaiman ini seorang yang megah dan kuat akan kepimpinannya. Dan apakah tindakan Nabi Sulaiman alaihissalam? Sudah semestinya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menerima hadiah tersebut, membuatkan Ratu Balqis ini berkeinginan dan berkeyakinan untuk berjumpa dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Ratu Balqis ini menyiapkan seluruh tentera dan kepimpinannya untuk pergi berjumpa dan bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apabila hadiah tersebut dibawa ke negeri Sabah, dan Nabi Sulaiman alaihissalam juga turut sempat untuk menggambarkan bagaimana kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi apa yang berlaku selepas itu, kemudian Nabi Sulaiman menunggu kedatangan Ratu Balqis dan kepemimpinannya. Dan di samping itu, Nabi Sulaiman alaihissalam berkeinginan untuk membawakan singgah sana Ratu Balqis
ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam dan bertanya Nabi Sulaiman alaihissalam ke dalam pemimpinannya, siapa yang sanggup untuk bawakan aku singgasana Ratu Balqis ke dalam istana ini? Jawab jin Ifrit, aku mampu untuk membuat singgasana ataupun mengalihkan singgasana Ratu Balqis dengan waktu singgasana tersebut dengan cepat seperti baginda bangun daripada tempat duduk baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan tiba-tiba ada seorang yang mempercayai dengan doa dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, aku mampu untuk menghadirkan singgasana Ratu Balqis dengan sekelip mata, iaitu kurang daripada sesaat. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengarahkan seorang pemuda tersebut untuk mengalihkan singgasana Ratu Balqis dan membina satu mahligai daripada kaca yang di bawahnya mempunyai air yang mengalir. Jadi apabila Ratu Balqis hadir ke singgasana Nabi Sulaiman alaihi salam, maka Nabi Sulaiman bertanyakan kepada Ratu Balqis, adakah ini singgasanamu? Jawabnya, seakan-akan seperti singgasanaku. Jadi Nabi Sulaiman berkata, masuklah. Maka Ratu Balqis masuk dan melihat keindahan mahligai dan istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Ternyata benar itulah mahligai Ratu Balqis. Maka Ratu Balqis ini dengan keadaan terkejut menyerahkan dirinya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan gejalanya menyembah matahari dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sulaiman hidup selama 52 tahun dan memimpin kerajaan baginda selama 40 tahun. Beliau telah dilantik sebagai pemerintah ketika baginda berusia 12 tahun. Nabi Sulaiman meninggal atau wafat dalam keadaan menompang tongkatnya dan baginda kekal dalam keadaan tersebut. Seluruh golongan jin sedang bekerja dan mereka merasakan bahawa mereka diperhatikan oleh baginda Nabi Sulaiman alaihissalam, sehinggalah anai-anai memakan tongkat baginda, lalu baginda terjatuh menyembah bumi. Ini menunjukkan bahawa golongan jin tidak mengetahui perkara gaib. Jika mereka mengetahui perkara gaib, pasti mereka tidak akan meneruskan kerja dan terus menderita dalam melakukan pekerjaan kerana takut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, sedangkan baginda telah pun menjadi mayat dan wafat di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya dari sini, kita sebenarnya patut menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan ada seorang Tuhan pun ataupun pemilik di muka bumi ini selain Allah Subhanahu Wa Taala. Moga berpengajaranlah cerita Nabi Sulaiman alaihissalam ini. Moga menjadi inspirasi kita semua mempunyai satu ilmu baharu. Salam Ramadan Karim. Assalamualaikum.